Okey, Assalamualaikum anak-anak pelajar tingkatan 5 semua. Okey, hari ini kita sambung lagi kita punya PDPR dengan tajuk yang terakhir lah. Okey, untuk teori PSW ni, iaitu tajuk 8. Rujuk buku teks masing-masing muka surat 194 . Okey, tajuk 8 adalah tajuk seni foto, iaitu manipulasi imej dan juga e-portfolio. Okey, ini tajuk yang kita akan pelajari lah untuk hari ini. Okey, semua bersedia Okey. Okay, kita tengok dulu macam biasa, kita akan tengok standard kandungan 8.1 pemahaman terhadap manipulasi imej dan e-portfolio. Pelajar akan fahamlah apa yang dimaksudkan dengan manipulasi imej dan apa teknik-teknik yang digunakan. Okey, 8.2 pelajar akan mengeksplorasi dan mengaplikasi penghasilan manipulasi imej dan e-portfolio bagi pengukuhan pemahaman terhadap seni foto. Okey, yang ketiga, penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugas. Dan yang terakhir, penghayatan terhadap hasil karya seni foto menggunakan bahasa seni visual dan juga pemikiran seni visual. Okey, itu dia punya standard kandungan lah, apa yang awak akan capai nanti selepas kita mempelajari tajuk ini. Okey, kita tengok pada yang pertama, iaitu persepsi seni lah. Okey, sebelum tu kita tahu bila kita sebut sahaja foto, ia adalah berlaku secara bercetak ataupun secara digital lah. Okey, ada dua jenis Okey, kalau secara bercetak ni mungkin kita akan tengok dari majalah, buku ataupun surat khabar lah. Okey, foto apa berkenaan dengan apa tak kisah. Janji ada visual kat situ. Manakala foto digital ni lebih kepada foto yang kita dapat dari laman sesawang. Okey, dalam komputer lah. Maksudnya ada perbezaan kat situ Okey. Tahu tak kita, maksudnya sekarang saya rasa semua orang tahulah, pelajar sendiri pun dah terdedah dengan penggunaan telefon. Jadi setiap kali gambar yang kita ambil tu kita akan melakukan proses pengeditan lah. Okey paling-paling tidak pun semua tahu istilah filter tu apa. Okey, maksudnya kita nak cantikkan lagi kita punya gambar. Tapi fikir tak kalau dulu-dulu macam mana proses pengeditan tu berlaku? Okey, kalau dulu proses pengeditan ni berlaku secara manual lah, dia sangat rumit dan perlukan perlu teliti lah, perlu ketelitian. Tapi sekarang ni dah senang, dah ada aplikasi dan juga dah ada software-software yang tertentu yang boleh digunakan lah untuk membuat editing pada sebarang foto. Jadi dia punya kesan pun lagi bagus, lagi cepat dan lagi cantik lah. Okay, Jadi itu sedikit pengenalan untuk tajuk inilah, seni foto Okey, kita tengok dia punya persepsi tu. Kebanyakan foto yang dihasilkan akan melalui proses pasca penerbitan bagi mengoptimumkan kualiti imej atau memanipulasi imej untuk mendapatkan kesan khas yang diperlukan. Jadi dia akan melalui proses-proses editing ni. Dia nak kalau boleh nak dapatkan kualiti gambar yang terbaik lah. Okey, proses ini memerlukan kemahiran penggunaan perisian komputer seperti Adobe Photoshop dan Adobe Lightroom. Ini antara perisian komputer yang biasa digunakan oleh juruedit lah. Okey Definisi manipulasi imej. Apa itu manipulasi? Okey, manipulasi itu adalah proses menambah baik atau mengubah suai foto menggunakan pelbagai teknik. Ada teknik-teknik dia lah untuk bagi gambar tu lagi cantik dan menarik. Okey, tujuan dia untuk meningkatkan kualiti foto yang dirakam
ataupun restorasi, baik pulih lah. Ini banyak berlaku sekiranya melibatkan gambar-gambar lama. Jadi nak jadikan balik gambar tu kepada, maksudnya dalam kualiti yang baik, jadi dia akan melakukan proses manipulasi. Okey, ataupun foto montaj, gabungan beberapa image dalam satu foto. Maksudnya yang ni foto montaj ni dia cantum-cantumkan gambar lah dalam satu laman macam tu, dan juga ekspresi seni. Okey, itu dia punya maksud dia. Okey. Awalnya proses ini sukar kerana dilakukan secara manual. Ini cikgu dah bagi tahu tadi. Di dalam bilik khas, namun kini proses menjadi lebih mudah dengan menggunakan perisian dan aplikasi komputer yang membantu fotografer menghasilkan karya imej digital yang unik dan menarik. Sekarang sangat senanglah. Dah ada dia punya perisian komputer, hanya perlu mengeksplor sahaja untuk kita mahir menggunakan software tersebut. Okey, contoh perisian pengeditan: Adobe Photoshop, Lightroom, Corel, PenShop, dan manakala contoh aplikasi Autodesk, Pixel, Instagram dan Visco. Okey, ini antara yang famous lah. Saya memang yakin semua pelajar ada akaun IG, memang selalu post gambar dan selalu melakukan proses pengediting gambar. Cikgu yakin sangat kat situ. Okey, jadi saya rasa bukan benda barulah untuk pelajar. Okey, seterusnya kita tengok teknik asas manipulasi imej. Okey, dalam mengedit imej ni ada beberapa teknik yang digunakan lah. Okey, kat situ ada 8 iaitu yang pertama histogram, yang kedua sharpness, blurriness, grayscale, monotone, color balance, contrast, filter, masking dan juga layering. Okey, itu yang teknik-teknik yang tersenarai lah yang biasa digunakan. Okey, kita tengok satu persatu teknik ni. Okey, yang pertama histogram. Apa itu histogram? Okey, histogram ni adalah representasi visual yang kita ambil tu dalam bentuk graf. Okey, yang menunjukkan nilai ton cahaya yang terdapat pada imej yang kita ambil tadi. Okey, contohnya hitam, berapa persen kecerahan dia, sehingga putih berapa persen kecerahan dia, sampai 100 lah maksimum, ataupun kalau hitam sampai sehingga paling tidak 0%. Okey, nilai peratusan kecerahan pada graf histogram diubah bagi mendapatkan ton cahaya dan warna yang dikehendaki. Maksudnya kalau kita nak gambar kita tu mendapat nampak lagi cerah, jadi kita kena kurangkanlah kat situ kena tingkatkan peratus kecerahan lah. Jadi bergantung kepada orang yang nak hasilkan tu, nak macam mana. Okey, kebanyakan kamera digital mempunyai paparan pada skrin untuk menunjukkan maklumat histogram foto yang dirakam. Macam contoh dalam buku teks awak tu lah. Okey, dia ada kat situ kan. Dia punya shadow. Lepas tu dia punya midtone dan juga highlight kat situ. Dia dalam bentuk graf dia tunjuk. Jadi bergantung kepada individu tersebut lah nak adjust dia punya gambar tu jadi macam mana. Okey, kita tengok yang kedua, iaitu sharpness dan juga blurriness. Okey, maksudnya yang gambar yang orang kata sharp ni, yang betul-betul cantik lah, yang betul-betul molek view-nya dari segi kejelasan dia. Okey, kita tengok dia punya penerangan. Foto yang dirakam memerlukan pendedahan cahaya ataupun exposure dan medan fokus yang baik untuk mengelakkan gambar menjadi kabur. Biasa terjadi kalau kita ambil secara tidak dalam keadaan tak stabil ke, gambar tu kadang-kadang dia menjadi kabur ataupun bergegar macam tu, seolah-olah bergegar. Jadi tak cantik lah maksudnya gambar yang kita hasilkan. Okey, jadi kita kena gunakan teknik bagi nak tingkatkan dia punya sharpness ataupun blurriness tadi pada keseluruhan atau sebahagian imej.
Sekarang ni dah ada dah. Biasanya kalau yang kita nak suruh blur tu biasanya belah belakang lah. Maksudnya kita nak tonjolkan image yang kita ambil. Contoh kalau kita ambil gambar, ada background kat belakang, kita cuba sharpkan kita punya gambar lah. Belakang tu kita biarkan jadi blur sahaja. Sekarang punya style lah, bergantung kepada kehendak kita. Okey, antara teknik yang digunakan untuk dapatkan sharpness dan juga blurriness ni ialah unsharp mask, high pass untuk tingkatkan kejelasan, manakala selective blur, motion blur dan radial blur bagi teknik blurriness. Jadi yang ni kita kena explore lebih lah dalam kita punya kamera digital ataupun smartphone pun mungkin ada. Cuba tengok macam mana kita nak dapatkan dia punya ketepatan gambar kita dan juga dia punya blurriness tu. Okay. Jadi itu untuk yang kedua, teknik yang kedua untuk kita editkan kita punya foto. Okay. Yang ketiga, kita ada grayscale dan juga monotone. Apa itu monotone? Apa itu grayscale? Okey, kita tengok kat situ. Grayscale merujuk kepada foto yang dihasilkan pada skala ton hitam dan putih. Kita jadikan hitam putih grayscale. Maksudnya gambar kita asalnya berwarna, tapi kita nak jadikan sebagai kononnya gambar tu gambar lama lah. Jadi kita gunakan teknik grayscale. Okey. Monoton atau dikenali juga sebagai warna monokromatik merupakan warna hue. Warna hue ni adalah warna satu warna yang asal lah. Okey, monokrom ni pula adalah campuran satu warna dengan warna hitam dan putih yang menghasilkan ton gelap dan cerah. Okey, itu dimasukkan dengan monokromatik lah. Okey, jadi warna hue ni biasanya digunakan digunakan sebagai untuk mewakili ataupun nak sebut warna-warna tertentu. Okey, biasanya kita sering guna untuk kombinasi dari warna-warna dasar lah, warna-warna asal. Okey, Okey, itu untuk grayscale dan monotone. Tengok contoh kat situ, perbandingan image foto grayscale kiri dan monoton kanan. Okey, tengok beza grayscale tu hitam dan putih lah. Monoton ni dia guna satu warna tapi dia adjust dari segi, dia edit dari segi kegelapan dan juga kecerahan ton warna tu sendiri. Okey, itu untuk yang ketiga Cikgu harap faham Yang ketiga, kita ada lagi 5 lagi teknik untuk memanipulasi foto. Okey, yang keempat, color balance. Kita nak imbangkan dari segi warna yang ada pada gambar yang kita ambil tu. Okey, kebanyakan perisian pengeditan foto mempunyai setting warna global ataupun global color yang mengukur jumlah warna merah, hijau dan biru pada image. Okey, dia maksudnya dia buat pengukuran daripada 3 warna ni. Sekiranya image yang dirakam tidak menepati cahaya ambient sebenar, cahaya ambient ni maksudnya suasana lah. Okey, setting ini boleh diubah agar image akhir lebih tepat dan realistik. Okey, jadi supaya nak nampak lagi real, jadi kita kena buat editing sedikit lah untuk dapatkan cahaya yang mencukupi. Okey, untuk warna-warna yang tadilah yang disebut tadi. Okey, setting ini juga boleh digunakan bagi mengubah suai warna untuk menghasilkan image yang lebih kreatif dan unik. Ini bergantung kepada kehendak ataupun apa yang fotografer tu nak hasilkan. Okey, kita terus yang kelima. Okey, kita ada kontras. Kontras ni adalah perbezaan lah. Iaitu kita tengok pada tahap perbezaan antara elemen, iaitu warna, bentuk dan cahaya yang membentuk image. Okey, dalam konteks fotografi ni, kontras boleh diperolehi melalui ton cahaya dan warna sesuatu image. Contoh,
Imej yang mempunyai kedua-dua nilai ton cahaya yang sangat gelap dan sangat terang boleh dianggap mempunyai nilai kontras yang tinggi. Okey, nilai kontras rendah atau tinggi boleh mempengaruhi cara sesuatu imej itu dilihat. Okey, yang ni lebih kepada ton cahaya lah. Maksudnya kita nak nak tingkatkan kontras ke nak kurangkan supaya gambar kita tu nampak lagi cerah ke ataupun seakan-akan blur sedikit lah kalau kita lebihkan kontras. Tengok contoh tu pun, tengok contoh dalam buku tu pun, gambar tu kalau dia punya kontras kurang daripada 100, macam mana rupanya? Sedikit blur lah sikit kan. Okay, kalau kontrasnya lebih daripada 100, jelas gambar yang diambil tu. Jadi perlukan editing yang ikut kehendak fotografer tu lah. Okay, jadi yang ni biasa digunakan jugalah kita guna dalam gambar. Kalau kita ambil gambar, mesti kita selain filter, kita akan cuba adjust dekat kontras tu, nak meningkatkan ataupun nak kurangkan, bergantung pada gambar yang diambil. Okey, itu untuk kontras. Okey, yang keenam, filter. Yang ni yang paling famous kalau dekat IG lah. Okey, macam-macam jenis filter yang ada. Orang cakap kalau kita post gambar tu mesti wajib melalui editing filter ni. Cikgu rasa memang sebab cikgu pun buat juga. Okey, kita tengok dia punya penerangan. Filter ialah aksesori pada lensa yang berfungsi untuk mengubah suai imej yang dirakam bertujuan untuk menonjolkan sesuatu warna atau mengurangkan kadar cahaya yang masuk melalui lensa. Ini merujuk kepada kamera digital lah. Okey, dari sudut fotografi digital, fungsi filter terdapat pada bahagian kamera setting dan proses pasca penerbitan dengan menggunakan perisian dan aplikasi. Dia ada cara yang lagi advance lah. Okey, terdapat pelbagai jenis filter yang boleh digunakan untuk memanipulasi imej digital. Okay, itu antara contoh-contoh yang diberilah foto asalnya. Lepas tu bila digunakan filter Hudson, macam mana dia jadi agak macam nampak kebiru-biruan sikit kan. Okay, kalau guna filter X Pro tu, dia jadi macam terang sikit lah. Okay, nampak terang sikit. Jadi bergantung juga kepada kehendak individu macam mana untuk hasilkan gambar yang dikehendaki menggunakan teknik filter. Okey, itu untuk yang filter. Seterusnya, teknik manipulasi yang ketujuh iaitu masking. Okey, teknik masking ni ialah teknik proses pengubahsuaian imej pada bahagian-bahagian tertentu tanpa mengganggu bahagian yang lain atau merosakkan imej tersebut. Juga digunakan untuk memadam, menutup atau menggantikan latar belakang yang lain pada sesuatu objek. Yang ni lebih kepada kita crop gambar lah. Maksudnya kita crop gambar kita untuk diletakkan pada background yang lain. Contoh macam tu lah. Ataupun kita nak cantum satu individu dengan individu lain ke, kita paste dekat gambar yang ramai-ramai, maksudnya kita crop lah gambar tu. Kita hilangkan latar belakang dan kita ambil imej yang kita nak sahaja. Okay, contoh teknik masking yang biasa digunakan ialah layer masking, clipping mask dan channel masking. Okay, ini antara contoh yang biasa digunakan dalam proses editing lah untuk masking ni. Okay, kalau tengok contoh dalam buku pun, buah tu asalnya dipegang ada tangan kat situ, tapi bila melalui proses masking, gambar tu seolah-olah diawang-awangan lah tanpa dilapik ataupun dipegang oleh apa-apa. Itu proses masking. Sangat famous jugalah sekarang ni untuk proses pengeditan. Okey, yang terakhir kita ada teknik layering.
Okey, terdapat 3 layering dalam komposisi fotografi, iaitu latar hadapan, tengah dan belakang. Okey, dalam proses pengeditan imej digital, teknik layering ni digunakan untuk mengasingkan elemen yang berlainan imej dalam beberapa lapisan. Okey, maksudnya dia asingkanlah dia punya layer tu kepada beberapa lapisan-lapisan yang dia kehendaki lah. Okey, contohnya kalau tengok contoh dalam gambar tu dia buat macam pergerakan lah, lebih kepada macam storyboard macam tu kan, pergerakan individu tu langkah demi langkah dia buat secara lapis-lapis. Jadi maksudnya benda tu nampak pergerakan lah, ada pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan gambar yang sama. Okey, itu untuk teknik layering lah. Okey, jadi 8 teknik manipulasi imej cikgu dah jelaskan. Jadi awak kena kenal pastilah setiap satu dan cuba bezakan antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi portfolio dan juga e-portfolio. Okey, portfolio merujuk kepada kompilasi hasil kerja dan pencapaian seseorang dalam bentuk fail yang terdiri daripada dokumen, nota, hasil karya, seni dan sebagainya. Okey, sekarang ni kalau dulu-dulu portfolio ni kita bukukan lah atau kita filekan. Maksud kita susun dalam file. Tapi sekarang ni ada e-portfolio, maksudnya portfolio dalam talian ataupun digital, merujuk kepada kompilasi hasil karya seni individu yang disimpan dan dipersembahkan secara dalam talian. Okey, jadi ada bagusnya untuk portfolio digital ni sebab dari segi keselamatan ataupun kita punya karya tu lebih terjaga lah berbanding kalau kita filekan mungkin akan rosak ataupun akan hilang dan sebagainya lah. Tapi kalau kita simpan dalam secara talian, benda tu akan ada dan boleh dipersembahkan bila-bila masa yang diperlukan. Okey, kita tengok fungsi portfolio dan e-portfolio. Okey, fungsi dia yang pertama, penilaian kualiti kerja, kursus, pencapaian pembelajaran dan pencapaian akademik merupakan contoh jenis pentaksiran autentik lah. Okey, perlu ada dari segi pencapaian pembelajaran kita, contoh-contoh pentaksiran yang kita dah duduki, kena ada fungsi untuk kita simpan lah. Okey, untuk kita rujuk bila mana kita nak sambung belajar ataupun kita nak mohon kerja. Jadi sangat masa tu kita punya portfolio tu, tambah-tambah kalau kita nak sambung dalam bidang seni, bidang seni reka lah, memerlukan. Jadi dia nak tengok apa pencapaian kita sebelum ni, apa yang kita dah buat. Jadi kalau kita ada portfolio, kita boleh tunjuk dan maksudnya orang lagi yakinlah dengan apa yang kita ada, kemahiran yang kita ada. Okey, fungsi seterusnya mengumpul hasil kerja, pencapaian dan dokumen yang berkaitan bagi kegunaan temuduga dan kerjaya. Okey, itu yang cikgu sebut juga tadilah. Okey, untuk kegunaan temuduga dan kerjaya, nak sambung belajar pun dikira juga. Sebab tu biasa pelajar SPM dia perlukan juga dia punya kajian rekaan seni visual dia, kerja khusus yang dilakukan masa peringkat SPM untuk memohon memasuki sambung belajar dalam bidang seni reka lah. Okey, seterusnya memastikan sama ada murid telah mencapai objektif dan standard pembelajaran atau keperluan mata pelajaran serta memenuhi syarat bergraduasi. Yang ni merujuk pada pelajar lah. Okey, jadi kalau kita complete kita punya ni, adakah kita dah capai lah, dia dah letak lah dia punya objektif ataupun matlamat, sekiranya capai memenuhi syarat, jadi dia layak untuk digraduasikan. Okey, seterusnya membantu murid membuat refleksi terhadap pencapaian dan kemajuan yang diperolehi hasil dari proses pembelajaran. Okey, itu antara fungsi portfolio dan e-portfolio.
Maksudnya benda tu dibukukanlah, dokumenkan ataupun disimpanlah hasil karya yang awak buat tu disimpan secara elok. Ikut kepada tema dan juga bidang lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh dia. Contoh secara filing ataupun secara digital. Kat situ kalau tengok contoh bag portfolio, dia punya bag portfolio lah. Biasanya dalam bentuk file. Kalau ikutkan langkah keselamatan tu adalah dari segi bag tu sendiri, mungkin kalis air, lebih kurang macam tu lah, supaya bahan yang kita simpan tu terjaga. Okey, portfolio merangkumi bahan-bahan seperti tugasan bertulis, catatan jurnal, karya seni, laporan ujian, laporan makmal, projek fizikal dan bahan lain. Okey, tujuan dia untuk menunjukkan kemajuan pembelajaran dan pencapaian akademik. Dah cakap tadi. Okey, ada contoh juga kat situ portfolio cetak. Maksudnya gambar-gambar tu dicetak, dibukukan lah. Okey, kalau tengok yang belah kanan tu lebih kepada portfolio digital yang disimpan di dalam aplikasi-aplikasi tertentu lah. Sekarang ni banyak sebenarnya aplikasi yang kita boleh guna untuk kita simpan kita punya portfolio. Maksudnya kita boleh susun-susun dan sekiranya kita nak guna, kita hanya buka dan persembahkan sahaja. Okey, kepelbagaian aplikasi e-portfolio yang terakhir lah ni. Dia tunjuk apa aplikasi yang ada yang boleh awak gunakan untuk awak simpan awak punya bahan-bahan hasil kerja dan juga pencapaian awak lah. Okey, boleh dihasilkan dalam bentuk arsip digital, slide persembahan, blog atau laman sesawang yang mempunyai bahan seperti portfolio fizikal. Okey, terdapat banyak dia punya aplikasi. Contoh dia kat situ Wix, Squarespace, Weebly, Flickr, DeviantArt, Pinterest, Behance dan juga Instagram. Okey, itu antara aplikasi yang membolehkan kita simpan ataupun create kita punya e-portfolio. Okey, karya yang dimuat turun perlu diasingkan mengikut tema supaya e-portfolio lebih tersusun dan mudah untuk diakses. Mudah juga orang nak tengok. Jangan berterabur lah. Biasanya kita kalau untuk akademik, kita susun yang akademik. Untuk karya, bahagian karya supaya benda tu lebih senang untuk kita lihatlah dan juga tersusun. Bila tersusun ni maksudnya dah melambangkan kita sendiri, seorang yang macam mana, tersusun ke tidak kerja buat kita. Okey, itu antara kepelbagaian aplikasi e-portfolio. Okey, jadi itu sahaja untuk persepsi. Jadi kita dah tengok, kita dah tahu fungsi manipulasi imej, kita tahu teknik-teknik untuk menghasil ataupun mengedit imej. Lepas tu kita tahu juga pasal portfolio dan e-portfolio, macam mana nak simpan secara digital. Jadi apa aplikasi yang sesuai yang boleh digunakan untuk dijadikan sebagai e-portfolio. Jadi itu cikgu harap pelajar jelaslah. Okey, sekarang kita terus kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu eksplorasi seni, yang mana awak akan meneroka pelbagai jenis teknik asas manipulasi imej dengan menggunakan perisian dan aplikasi secara kreatif. Okey, ini cikgu cadangkan kita akan buatlah. Jadi untuk aktiviti hari ini, kalau tengok kat situ, dia punya tujuan untuk mengaplikasi kefahaman penerokaan terhadap manipulasi imej dan e-portfolio dalam seni foto melalui penggunaan pelbagai teknik, perisian dan aplikasi, menganalisis hasil penerokaan terhadap manipulasi imej dan e-portfolio dalam penghasilan karya seni foto. Okey, langkah dia bahagikan kepada kumpulan, tetapi memandangkan kita masih lagi dalam PKP, jadi secara individu lah. Okey, maksudnya pelajar boleh gunakan apa sahaja medium, sama ada kamera, komputer ataupun telefon pintar. Paling senang telefon pintar, masing-masing ada telefon kan. Okey, perisian atau aplikasi yang difikirkan sesuai bagi tujuan
memanipulasi imej foto yang dipilih. Guna telefon sahaja cikgu cadangkan. Okey. Cikgu beri masa untuk hari ini untuk rakamlah imej yang sesuai. Satu imej. Kemudian dalam satu perisian e-portfolio, kemudian muat naik karya foto anda ke dalam e-portfolio tersebut. Jadi dalam tu kena ada beberapa teknik yang awak gunakan lah untuk foto yang awak pilih tadi. Kalau tengok contoh pada buku teks tu, dia ambil imej bunga kan, gambar bunga. Jadi dia letak foto asal, lepas tu dia bandingkan dengan teknik-teknik yang digunakan. Ada teknik satu, nyatakan teknik apa. So, kita nampak dia punya hasil dia. Teknik dua, apa namanya dan juga gambar. Jadi, kita dari situ kita nampak dia punya perbandingan lah, perbezaan dia kita nampak. Okey, jadi kemudian bentangkan karya foto menggunakan pelbagai teknik tadi bersama rakan dan guru. Maksudnya awak share awak punya hasil tadi. Okey. Semasa pembentangan, murid digalakkan membuat perbandingan hasil bagi setiap foto yang telah dimanipulasi. Buatkan aktiviti catat dan kongsi. Ada table kat bawah tu. Okey, foto satu, teknik apa yang awak guna, perbandingan dan apa istimewanya dia, keunikan dia. Jadi, nyatakan dalam bentuk table tu. Jadi itu cikgu akan jelaskan secara terperinci lagi sekejap lagi lah. Jadi itu gambaran untuk aktiviti hari ini. Jadi kita tengok dulu untuk habiskan kita punya cikgu punya lecture hari ini. Kita tengok yang bahagian ekspresi seni. Okey, dah selesai buat eksplorasi tadi. Kita pergi kepada aktiviti ekspresi seni. Okey, yang ni lebih kepada menggunakan perisian komputer lah. Maksudnya kalau tengok contoh kat situ, kita gunakan teknik masking dah. Masking untuk edit gambar untuk letakkan pada background yang lain lah. Jadi guna telefon bimbit pun boleh sekarang. Ada dia punya aplikasi Photoshop yang dalam Play Store, boleh install. Jadi ini yang kemudian lah. Jadi cikgu bagi gambaran dulu. Kalau tengok dia punya langkah tu, pilih mana-mana kamera atau peranti, rakam beberapa imej foto yang bersesuaian. Lepas tu yang kedua, sediakan perisian atau aplikasi yang difikirkan sesuai. Kalau perlu install lah. Kalau dah ada, gunakan yang mana ada yang boleh digunakan lah. Okay, yang ketiga, pilih beberapa foto yang bersesuaian dan muat naik foto tersebut. Simpan imej yang telah dipilih. Namakan semula untuk senang nak cari. Okey, kelima, kita gunakan teknik masking supaya kita dapat hilangkan latar belakang gambar yang kita pilih tadi. Okey, bagi memudahkan proses membuat latar belakang imej dengan menggunakan teknik layering, pastikan latar belakang foto yang dirakam adalah kosong. Putih lah, plain warna kosong putih. Okey, yang keenam, buatkan pelarasan dan penyesuaian histogram, color balance dan kontras pada imej foto untuk mendapatkan hasil yang menarik. Buat editing pada bahagian-bahagian tertentulah. Bahagian gunakan teknik histogram, color balance, ikut kepada kreativiti awak sendiri. Okey, kemudian gabungkan imej foto dengan menggunakan teknik layering. Dua gambar tadi kita cantumkan dalam satu imej lah. Guna teknik layering. Okay, ubah skala dan komposisi imej yang digabungkan mengikut kesesuaian. Tambahkan kesan bayang untuk menghasilkan imej yang lebih realistik. Supaya nampak benda tu seakan-akan realistik lah. Okay. Seterusnya, hasil karya manipulasi imej yang telah siap. Muat naik karya foto anda ke dalam aplikasi e-portfolio yang dipilih. Okey, kesinambungan daripada yang tadi lah. Okey, itu untuk ekspresi.
Okey, yang terakhir, bahagian apresiasi seni, yang ni macam biasa buat pembentangan ataupun pemerhatian lah, lebih kepada macam tu. Dan karya yang terbaik akan buat pembentangan, kongsi pengalaman menggunakan bahasa bahasa seni visual lah. Dan juga pemikiran seni visual berkaitan dengan tajuk seni foto. Okey, jadi untuk aktiviti seterusnya, cikgu akan bagi penjelasan dalam grup kelas jap lagi lah. Jadi cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap semua jelas untuk tajuk ini. Kalau tak faham boleh rujuk balik cikgu ataupun boleh rujuk buku teks lah. Okey, jadi selamat belajar semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.